مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. Terima kasih kepada para pengurusi majlis yang saya kasihi lagi muliakan Ustaz Haji Muhammad Khalid bin Jaafar selaku pengarah urusan Safari Haramain Travel and Tours, pengurus besar Safari Haramain Travel and Tours Ustaz Jalil, Ustaz Syamsul, Ustaz Nasir, seterusnya staf-staf Safari Haramain yang berusaha, dan juga hadirin hadirat bakal-bakal Duyufur Rahman yang berada di hadapan saya yang dimuliakan lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulakan apa-apa perbincangan pada hari ini, saya mohon maaf di atas kekurangan pada diri saya, ilmu yang kurang, penyampaian kurang, terutama untuk tuan-tuan yang berada di hadapan yang bagi saya cukup-cukup hebat, yang penuh dengan ilmu. Dan seandainya ada yang saya tersilap dan tersalah memberi fatwa, sila beri teguran. Baik, Alhamdulillah, pada tuan-tuan dan puan-puan kami ada bekalkan risalah, sehelai saja risalah saya buat, dan 2 helai kertas kosong yang tu untuk catatan demi catatan. InsyaAllah Ta'ala kita teruskan tentang pengertian umrah. Baik. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu mengikut syarat-syaratnya. Kita terus kepada pengertian umrah. Di mana umrah ni boleh dikerjakan pada bila-bila masa, berbeza dengan haji yang hanya dikerjakan pada bulan haji bermula daripada 9 Zulhijjah dan berakhir pada 13 Zulhijjah. Tetapi kalau untuk umrah diperbolehkan untuk kita melakukan pada bila-bila masa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Di dalam setahun ada 12 bulan, cuma 6 hari itu saja tak boleh buat. Hak yang lain semua boleh buat. Itu yang dipanggil umrah. Yang mana kalau kita bezakan di antara umrah dan haji, umrah jauh lebih mudah daripada haji. Sebab tu kita temui hari ini ramai di kalangan umat-umat Islam daripada seluruh dunia mengambil peranan untuk mengerjakan umrah, berbanding dengan haji yang terpaksa kita tunggu kota, tunggu giliran untuk dipanggil. Kalau umrah ni oleh kerana diharuskan untuk kita lakukan pada waktu-waktu bila pun, maka hari ini kalau kita temui ramai di kalangan umat-umat manusia, dan khususnya rakyat-rakyat Malaysia, pilah bila-bila masa pun ada. Tak susah. Kalau dulu kita nanti fikir macam mana nak ke Mekah, komunikasi bahasa Arabnya. Sekarang tak susah. Tukang jual dia, lepas tu tukang cuci dia, jaga tandas dia, semua boleh berbahasa Melayu. Tak ada yang susah. Cuma mata wang saja yang masih menggunakan rial. Mungkin tak mustahil kalau satu hari nanti nak ditukarkan kepada RM, kok untung kita balik. Baik. Apakah hukum mengerjakan umrah? Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajj, diwajibkan. Di sini Allah Taala tak kutip ataupun farada, tetapi wa atimmu diletakkan. Wa atimmu di sini adalah kerana dia nak suruh kita buat umrah jikalau kamu berkemampuan. Atimul hajja wal umrah lillah, tunaikanlah haji dan umrah lillah, kerana Allah. Baik, perlu kita ingatkan di antara pertama perkara yang perlu ada dalam diri kita bila kita nak buat umrah adalah niat. Niat ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata nak ikut orang. Hampir buat apa umrah? Kawan aja. Hampir buat apa? Semua orang ni pakai pi, aku pun nak pi.
Dan disebut di sini lillah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disebabkan kerana nak title. Bukan disebabkan kerana kita nak bagi tahu dekat orang yang kita ini adalah orang yang mampu, ataupun kita ini di antara orang yang alim, orang yang wara', orang yang abid. Tetapi kita pergi lillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mana ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-hajj wal umrah faridatani la yadurruka bi ayyima bada'ta. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji dan umrah adalah dua fardu, tidak jadi kesalahan untuk memulakan yang mana satu dulu. Boleh kita nak buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Ada yang pergi buat haji, tetapi kalau orang yang boleh pergi buat haji, dia dapat untung. Kerana dalam haji itu ada umrah, di dalam umrah tidak ada haji. Oleh kerana kita tengok fenomena hari ini, kalau kita daftar hari ini, 40 tahun lagi baru dapat habis. Kira-kira umur, katalah umur 40 lagi atau 50, campur dengan 40, 90 tahun, belum tentu dapat lagi. Umur tak tahu lah. Oleh kerana dengan sebab itu kita menukarkan untuk menjejakkan kaki. Katanya dapat jejak pun jadilah. Kalau nak tunggu kota haji, Masya Allah lambat lagi. Nak pergi pula dengan menggunakan pakej swasta, 40,000, 45,000, 55,000. Dia jadi banyaklah kita nak fikirlah. Sebab tu disebut wa'atimu, kalau kamu mampu. Maka yang kita berkemampuan adalah untuk menunaikan umrah. Kita cuba kita cuba menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, atas percubaan ini saya minta semua sama-sama ikut saya, keluarkan suara daripada hati. Terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertabiah, keluarkan suara. Okey, ni ada lelaki-lelaki ni, suara-suara hebat yang ada di hadapan saya. Sama-sama Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah. Ini satu sahutan, lambaian, jemputan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dia panggil kita. Bukan mudah nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak halangan, terlalu banyak rintangan untuk kita dijemput menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pesanan saya untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setiap kali selepas solat fardu atau solat sunat, sahutlah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang ya Allah menyahut panggilanmu. Susah, susah. Berapa ramai orang yang mempunyai kewangan yang cukup, mempunyai kesihatan tubuh badan yang lengkap, tetapi kalau Allah Ta'ala tak jemput, maka dia bukan di antara yang terpilih. Dengan sebab itu, atas rasa syukur, pohonlah pada Allah. Daripada hari ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jemputlah aku, panggillah aku, terimalah aku. La syarika lak labbaik. Wahai Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu.
Saya kata ulang 3 kali setiap kali selepas solat. Ulang perkataan labbaik Allahumma labbaik. Secara tak langsung kita menyebut, aku datang ya Allah, aku datang ya Allah menyambut panggilanmu, menyambut seruanmu. Kita kalau nak dibandingkan dengan ibadah yang kita buat tak banyak mana, sikit sangat. Tak layak langsung, apatah lagi kita ini nak dipanggil sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan rahmat dia panggil kita. Ada orang yang kita tengok tak berkemampuan langsung. Kalau diukur dari segi kewangan, kita tak ada kemampuan. Kalau diukur dari segi ibadah, lagi jauh. Tetapi kalau sampai masanya terima jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan hadir. Ketika mana kita menerima tawaran menjadi tetamu Allah, bukan mana-mana pakej yang tawar, nah, Allah yang tawar. Pakej itu hanyalah wasilah, perantaraan, tetapi Allah yang bagi tawaran. Aman. Bila dia kata aman ini, terdetik satu lintasan dalam hati. Tak sangka aku fakir ya Allah. Dengan kemiskinan aku mungkin akan hadir menjadi tetamumu. Waktu tu kita dah menangis dah, mengalir air mata tanpa kita sedari menangis. Ya Allah, kemiskinan aku ni memang tak melayakkan. Kita ni kalau nak ikut keperluan hari-hari, yang rumah, yang lima, memang tak cukup. Tapi atas kerana jemputan yang Maha Agung, kita dipanggil, kita hadir. Alhamdulillah. Maka dengan sebab itu saya nasihatkan, terutama untuk diri saya sendiri, mulalah. Kalau yang belum mula daripada hari ini, labbaik Allahumma labbaik. Setiap kali selepas solat, pejam mata rapat-rapat, terbitkan sahutan kepada Allah itu daripada dasar hati yang dalam ni. Aku nak pi ya Allah, aku nak pi ya Allah. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tepat pada tarikh yang diletakkan oleh Safari Haramain 11, 12 dan 13 Disember, insya-Allah kita sama-sama akan berangkat melangkahkan, membawa diri yang penuh hina-hina dengan dosa yang berlambak-lambak, berbondong-bondong kesilapan kesalahan yang kita buat, sama-sama kita pi. Tapi dengan satu niat lillahi ta'ala, dan tunaikanlah yang mana-mana satu. Jangan ingat, memang akan ada perkataan-perkataan daripada kawan-kawan, haji tak pergi lagi, dah nak pergi umrah. Tunggu pergi buat haji sekali. Kata dekat dia, nak buat, setiap kita orang Islam ni memang ada dalam hati nak buat haji. Tapi sekarang ni kena tambah lagi satu syarat untuk menunaikan haji, kena ada kota. Tak ada kota tak boleh buat. Nah, jadi nak rasa juga, manalah nak tahu umur tak panjang, penyakit pun berselerak banyak-banyak, nak pergi juga ke tanah haram, maka kita gantikan dengan umrah. Sampai di sana minta Allah Ta'ala panggil pula, aku nak main buat haji. Dengan izin dia, dia akan panggil. Macam mana pun, sebab ada Rasulullah menyebutkan, apabila kamu dijemput untuk melakukan haji, kamu akan datang kepadaku walaupun dalam keadaan mengesot. Kita pernah jumpa yang tawaf di Baitullahil Haram yang dalam keadaan kesot. Dia tawaf menggunakan papan punggung dia. Dia heret, hanya tangan dia saja berjalan, sedangkan papan punggung dia heret pusing Baitullah. Saya ingat kalau rakyat Malaysia dia tak mau jalan nunggu tu, dia nak duduk atas wheelchair. Tapi kalau kita tengok mereka semangat mereka kuat. Tangan saja kayu. Ada yang hudung, kedua-dua kaki pula saja. Berjalan dengan tangan. Dia bubuh kasut pada tapak tangan dia tu. Kasut kayu bunyi ketuk-ketuk, dia akan pusing tu. Subhanallah. Ada yang buta, yang tawaf dalam keadaan buta, tak nampak pun Baitullah. Tapi bila Allah Ta'ala panggil, sampai dia. Dia tak nampak. Kalau kita nak letak syarat. Syarat nak memusim, nak mengelilingi Baitullah, hendaklah dalam keadaan bahu kiri menghala. Kalau buta, dia tahu dah Baitullah kat mana. Kadang dia pergi jauh ke sana, orang tarik balik, dia sendiri tak tahu mana arah dia. Yang pernah saya dengar satu rintihan daripada seorang anak muda yang buta. Bila dia ikut mak dia, dia bergantung di telekung mak dia tu. Lepas tu dia kata dekat mak dia, dia rasa nak pergi pegang Baitullah. Mak dia kata selagi putaran yang ke-7 tak sampai, tak boleh pegang. Lepas tu dia tanya, macam mana Baitullah ni 4 segi? Dia tanya mak dia, 4 segi tu macam mana? Bermakna orang yang buta ni
segi mana tak tahu. Nah, alhamdulillah kita walau tak sampai lagi kita dah tahu apa bentuk dia, kita dapat merasa, dapat melihat ini satu rahmat dari segi mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sebelum kita mengerjakan umrah, kita kena tahu sejarah ringkas tentang umrah. Kita bagi teguran kalau saya tersilap. Baik, sejarah ringkas Baitullah umrah. Yang mana umrah telah diwajibkan pada tahun ke-5 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah umrah telah diwajibkan. Baik, berpunca daripada baginda Nabi SAW pada satu malam bermimpi patah balik ke Mekah. Tahun ke-5 Hijrah, 5 tahun lah bermakna Nabi berada di Madinah. Jadi pada tahun ke-5 Hijrah dia mimpi, dia pergi ke Baitullah, dia tawaf, dia sa'i dan dia bertahlul. Mimpi baginda SAW merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mimpi itulah, dengan berbekalkan mimpi itu, esok tu baginda beritahu kepada para sahabat yang dia nak pergi ke nak pergi ziarah Baitullah. Masa tak dipanggil umrah lagi, nak pergi ziarah Baitullah. Maka didatangkan ilham, wahyu daripada Jibril alaihi salam, bahawasanya pergi menziarahi Baitullah bukan sekadar pergi suka-suka, sebaliknya kamu kena berihram sebab nak masuk dalam tanah haram. Maka terjadilah di antara miqat-miqat yang terkenal kalau penduduk daripada kota Madinah untuk hadir ke Mekah, maka tempat atau miqat ihram dia ialah di Bir Ali. Dan Rasulullah pun pergi dengan satu rombongan. Ni ada khilaf. Setengah ulama kata 1,500 orang, setengah ulama kata 2,000 orang. Kita akan dengar macam-macam cerita. Saya kata kita tak ada pada zaman itu, jangan bertengkar dengan orang. Okey? Kalau ada habaq kita 1,500 orang, okey betul. Kalau yang ni pula kata 2,000, kami mengaji, tok guru kami kata 2,000 orang, okey betul. Kita jangan bertengkar pada benda yang kita tak ada di situ. Okey? Tapi dua khilaf ni lah. Baik. Kalau di sini saya tulis 1,500 orang. Mungkin itu keyakinan yang saya pegang. Bila mana sampai mereka pun berihram dengan pakaian ihram, masuk pergi ke Mekah. Bila nak masuk pergi ke Madinah, Mekah, nak pergi ke Masjidil Haram, Baitullahil Haram, tetapi Nabi kata kita duduk berkampung dulu di Hudaibiyah. Nabi masuk melalui jalan Hudaibiyah kerana jalan itu lebih tersembunyi. Dia 28 km daripada Masjidil Haram. Nabi duduk di situ. Nabi suruh menantu baginda merangkap sahabat baginda, iaitu Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bin Affan masuk pergi berbincang dengan puak-puak kafir musyrikin Quraisy yang orang Islam di sini ada 1,500 orang nak masuk buat umrah. Bukannya nak apa-apa, nak tawaf 7 pusingan, nak sa'i 7 pusingan, lepas tu nak balik. Bermakna pergi hari tu, balik hari tu. Perjalanan 7 hari. Tapi sampai nak buat sekali saja. Okey, kalau kata kita ni betul-betul kuat, saya ingat kalau dah masuk dalam Masjidil Haram tu, kalau kita betul-betul ada tenaga lah, 2 jam selesai buat umrah. 2 jam je. Nabi minta yang ni lah dekat musyrikin Quraisy. Jadi dia hantar Sayyidina Uthman. Bila dia hantar Sayyidina Uthman, kenapa Nabi hantar Sayyidina Uthman? Sebab di antara sahabat Nabi yang petah berbicara, yang pandai berpidato, Sayyidina Uthman. Masuk Sayyidina Uthman radhiyallahu an berbincang, tapi dia tangkap Sayyidina Uthman, tak lepas lagi. Dia penculik Sayyidina Uthman. Dia penculik Sayyidina Uthman. Nabi tunggu tak balik, sampailah satu khabar berita yang Sayyidina Uthman dah pun dibunuh. Jadi Nabi rasa marah, kami masuk dengan aman nak berbincang, tapi tiba-tiba hampir tangkap, bunuh apa? Itu tahun ke-5 Hijrah. Lepas tu berlakulah satu bai'ah ridwan, iaitu kita ni berjanji sehidup semati akan berperang dengan puak-puak kafir musyrikin sampai kepada titisan darah yang terakhir. Ini dipanggil bai'ah ridwan. Kita akan perang depan habis-habisan. Kita masuk dengan aman, tapi depa nak berperang dengan kita. Dengar pula dekat orang kafir. Kerja ni
orang tengah yang punya jahat. Orang kafir kata Muhammad dah pun bersumpah setia, dia berjanji sehidup semati akan bertarung nyawa sampai ke titisan darah yang terakhir. Maka dengan sebab tu dia kata jangan, orang Islam satu boleh lawan 10. Mau tak mau hantar Khalid bin Walid, bukan Khalid Jaafar tu. Khalid bin Walid masa tu dia belum masuk Islam lagi. Bila Khalid bin Walid buat perbincangan, maka dia pun kata lagi macam ni lah, kami tak mau nak perang. Sebenarnya Osman bukannya kami bunuh, kami tawan saja. Dia pun buat main Sayyidina Osman. Lain kali jangan buat cerita lu tu. Inilah kata khabar angin. Bila bawa main Sayyidina Osman, Nabi tanya kepada Sayyidina Osman, dia pun buat apa kan? Tak dapat apa-apa. Layanan macam mana? Layanan bagus. Baik, oleh kerana kebaikan daripada layanan yang diberikan kepada sahabat kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tak apa, kita tak jadi perang. Tapi macam mana dengan sahabat-sahabat yang dalam ihram ni? 1,500 orang sahabat-sahabat yang dalam ihram. Ni kita dijangkapi dalam 275 orang pun kami rasa, oh baru ni, kali ni paling ramai kita nak bawa ni daripada kali-kali lain. Kali ni paling ramai. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam bawa 1,500 orang yang kesemuanya dalam ihram. Hanya 24 km saja nak sampai ke Masjidil Haram. Tertahan. Bila tertahan, yang setengah kata kita masuk juga, kita hembuh juga. Nabi kata jangan, kita nak masuk negara orang. Kita kena terima dengan adat peraturan. Ni kenapa saya cerita benda ni, sebab nak bagi tahu kepada puan-puan, untuk menjadi tetamu Allah memang banyak halangan. Walaupun kita dah dalam ihram. Kalau tuan rumah tak bagi masuk, tak boleh masuk. Pakak marah dekat Nabi. Muhammad takut nak berperang. Di antara pantang larang ihram, kita tak boleh menumpahkan darah. Tak boleh berperang. Tak boleh memaki-maki. Kita akan belajar insya-Allah dalam minggu-minggu akan datang. Jadi kutuk Nabi, apalah Muhammad, setengah kutuk biasa. Hati manusia tak sama, macam-macam. Nak tahu orang tu baik ke tak baik, musafir dulu dengan dia. Bila kita musafir dengan dia 3 hari, baru kita nampak, oh rupanya macam ni, rupanya perangai dia lagu ni. Itu kata Sayyidina Umar. Masa sebelum ni aku tak kenal dia, aku berjanji dengan dia, kita berjalan, kita kawan dorang-dorang, kita jalan ke mana berdua. Tapi saat lagi baru sehari setengah mereka lawan berkeling sampai berselerak. Dan tu kita dah kenal. Sebab apa? Tak sampai 3 hari lagi kita musafir dengan dia. Di sini baik kami beli baju serupa, telekong serupa, stokin serupa, kasut serupa. Di sana semua tak serupa. Mari aku tak mau pakai, hari ni dia pakai, aku tak mau pakai. Tak lagi dia kata aku tiru dia. Jadi sampai macam tu lah. Berjanji, biarlah berjanji dengan Allah. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat yang ikut serta. Bila dah pakat-pakat kutuk Nabi, macam itulah bila lambat. Kita tunggu bas main lambat. Start janji pukul 7, bah main. 7.30 tak main. Apalah punya Tok Syekh lambat sungguh. Dia keluar. Ni kami tak larat mengantuk lapar. Duduk di masjid lagi bagus. Dia bunyi lah. Dia akan bunyi sikit. Seorang bunyi, 2 orang. Dia tak bercakap seorang, dia akan bercakap dengan kawan. Kawan ni bercakap, kawan ni bercakap. Maka berlakulah hanya yang teguh hati saja yang nampak. Tunggu saat, sabar saat. Saya kata dalam memilih sahabat untuk menjadi teman dalam musafir kita yang jauh, kena pandai pilih kawan. Kalau kita tengok perangai dia jenis mulut tak boleh simpan, kesabaran yang sikit, lebih baiklah hindarkan daripada berkawan dengan dia. Cukuplah hanya sekadar bercakap, bersembang, tapi jangan dibuat kawan susah dan senang. Dia tak bersedia untuk melalui susah dan senang dengan kita. Kenapa bomba ni? Asalnya kita tak jemput bomba, tak ada majlis khatan pun. Okey. Ya, kan dia nak pergi mandi kita. Okey, baik. Kita sambung terus. Baik. Selepas daripada tu, Nabi pun masuk. Bila dengar macam-macam kutukan,
Nabi pun masuk. Itu semulia-mulia Nabi, seakmal-akmal Nabi, sesempurna baginda sallallahu alaihi wasallam. Open orang kata masuk pergi dalam khemah, dia kata nak buat macam mana Aisyah. Dia tanya kepada isteri dia, nak buat macam mana ni Aisyah, susahnya. Dia kata nak membentuk mereka ni, mereka nak masuk juga. Aisyah kata tak boleh, orang tak bagi. Lepas tu nak buat macam mana? Aisyah kata bertahlullah kamu. Ni kata dah niat ihram, dah pakai ihram, tapi nak kena bertahlul tanpa buat ibadah. Macam mana? Bila Nabi nak bertahlul, Nabi kena bayar dam. Okey, masa tu Nabi bawa 40 ekor kambing. Aisyah kata keluar dan menyembelihlah kamu. Iaitu Nabi tahlul lah. Nah, dan sembelih kambing itu sebagai dam. Nabi bayar. Nabi pun potong rambut dia. Dia keluar duduk di tengah-tengah padang Hudaybiyah tu. Dia pun cukup rambut dia menggunakan pedang dia. Kemudian dia pun sembelihlah kambing. Bermakna Nabi dah pun bertahlul tanpa buat ibadat. Okey, dia pun semua pakai keluar tengok, oh Muhammad dah habis. Bila dia bertahlul bermakna tak ada harapan untuk masuk ke dalam Mekah buat umrah, tak ada harapan. Duduk tidak, duduk tidak, semua pakai keluar, ikutlah. Hak yang marah meradang pun kena ikut, tidak. Duduk dalam ihram lama, banyak pantang larang, dosa akan bertapuk-tapuk, dam lagi berlambak-lambak. Bukan pun ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Khalid bin Al-Walid membawa satu perjanjian yang kita kenali hari ini. Ni di sekolah menengah, sekolah rendah pembelajaran, perjanjian Hudaybiyah, yang mana di antara tawaran yang diberikan kepada orang-orang Islam hari itu, dia beritahu, ketua kami beritahu Abu Sufyan, mau tak kalau tahun ni kami bagi hampa masuk dalam tu, hampa buat umrah, tapi hampa keliling ni Baitullah itu dengan menyembah Tuhan-Tuhan kami. Masa tu di atas Baitullah ada 360 ekor berhala. Di atas bukit Sofa dan Marwah adanya Lata dan Manat. Dia letak atas Sofa dan Marwah. Tahun depan hampa masuk, hampa sembah Allah. Kami ikut hampa sembah Allah. Tahun ni hampa masuk, hampa sembah berhala. Hampa ikut kami sembah berhala. Jadi dia pernah buat berselang-seling. Tahun ni hampa ikut kami, tahun depan kami ikut hampa. Lepas tu main lagu tu lah. Seterusnya, demi nak mencapai satu keamanan. Ditolak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya lakum dinukum waliyadin. Itu yang keluarnya. Bacalah baginda sallallahu alaihi wasallam surah Al-Kafirun. Yang aku tidak beribadah seperti mana kamu beribadah. Kamu pun tak beribadah macam mana yang aku buat. Nabi ulang dua kali. Kan? Kalau nak baca lagi saya pun juga yang mana satu wala ana'a wala bidoma wala ana'a kok tu sampai bila tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Nabi pun buatlah perjanjian Hudaybiyah. Itu sejarah. Tapi pada tahun hadapannya diceritakan, rombongan sahabat yang disertai itu balik mai, tak boleh pergi. Tahun ke-6 hijrah tak dapat pergi. Tahun ke-7 masuk, boleh masuk. Tetapi dilakukan umrah qadha. Sebab apa umrah qadha? Sebab umrah dia tertahan. Yang itu, yang mai tapi tak boleh buat. Balik, lepas tu mai pula tahun ke-7 baru boleh buat umrah. Tu pun diberi masa selama 3 hari saja, tak boleh lebih. Hari ni alhamdulillah kita boleh masuk 7 hari. Okey. Kita mungkin akan menghadapi macam-macam perangai Arab. Ada orang Arab dah ni. Nak mengata sikit orang Arab, akan macam-macam perangai mereka. Pertama, suka mungkir janji. Kalau dia berjanji, dia tak pernah tepat. Dia kata dekat kita saat lagi pukul 9 dia main. Dia tiba tak lagi 9 dia main. 10.30 boleh sampai. Itu perangai dia. Pasal apa? Dia nak bubuh kat kita pahala bagi banyak-banyak. Duk sumpah Pak Arab memang ni. Pak Arab ni memang celaka. Pak Arab ni memang korang ajar. Dia nak bubuh. Okey, yang kedua, orang Arab ni yang lelaki, dia berkenan kat lelaki. Arab lelaki berkenan pada lelaki. Jaga kalau dia buat duk huruk, yang huruk misai tu
bersabarlah. Nah, ini di antara ujian. Baik. Okey, yang ke bawah tu sejarah haji lah. Nah, tahun ke-9 Hijrah, Nabi tak masuk walaupun dah mampu melakukan ibadah haji, tapi Nabi tak masuk. Nabi suruh Abu Bakar masuk dan bersihkan sekitar kota Mekah, yang mana di atas bumbung berhala, yang ada atas bumbung Baitullah yang ada berhala, buang, kata Nabi. Nah, bersihkan pada keseluruhannya. Lepas tu tahun ke-10 baru Nabi masuk. Nabi masuk di situ, di Baitullahil Haram, membawa seramai 10,000 orang. Dan itulah haji baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan haji yang terakhir, yang terkenal dengan nama Haji Wada. Haji yang terakhir bermakna sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja buat haji. Janganlah rasa kecil hati, aku ni sekali je buat haji. Awak tak boleh pergi selalu-selalu. Jumpa pula kawan yang saya tiap-tiap tahun buat haji. Jangan bedakan antara yang banyak kali atau yang sekali. Mungkin hak yang sekali dah tu saja lebih mabrur daripada hak berulang pergi selalu-selalu. Nah, jangan merasa kecil hati dan jangan rasa bangga kalau yang boleh duduk selalu-selalu pergi. Belum tentu hak yang selalu-selalu pergi tu dosa disucikan. Sebenarnya dia ingat benda biasa. Benda tu ada. Bulan depan aku main pula. Tahun depan aku sampai pula. Tapi hak yang sekali dah ni dia lebih menghargai. Jadi pahala dan dosa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya ada adab sebelum menunaikan fardu umrah. Di situ hajian, puan-puan boleh potong situ fardu umrah. Kalau nak gunakan untuk haji pun sama saja nak. Pertama niat yang ikhlas, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Macam yang saya sebut tadi, itu di atas niat yang utama. Hanya saja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebab kawan aja. Aku mula tak rasa bernabi. Tiba-tiba kawan tu aja gagah-gagah bila sekali dia kata, hang duit banyak, melancong harta boleh, pergi Mekah tak mau. Pergilah. Ni tak boleh lah, bebek jangan pergi. Kalau ada niat macam tu dalam hati, dah bebek jangan pergi. Dan saya kata kita nak jadi tetamu Allah dengan jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua bertaubat. Jangan nak ingat nak pergi buat umrah saja baru nak bertaubat. Ataupun ada yang dia niat macam ni, nanti aku pergi di sana, aku nak tobat betul-betul. Yang tak usah dari sekarang. Dan mungkin daripada dulu lagi. Bermulanya perjalanan dosa kita sejak awal-awal kita ditaklifkan, iaitu kita mukallaf. Mungkin bagi perempuan apabila kedatangan haidnya, dia dah telah pun menanggung dosa dan wajib bertaubat. Bagi lelakinya mungkin angka umur 15 tahun dah ditaklifkan, diberatkan dengan dosa dan pahala. Daripada awal itu kita kena bertaubat. Tapi kalau yang belum bertaubat, pintu taubat masih terbuka, masih jauh perjalanan kita, maka mulakanlah dengan bertaubat. Kalau yang belum pernah bangun malam untuk bertahajud, bermulalah daripada sekarang bangun malam sekurang-kurangnya 3 rakaat sebelum fajar, iaitu witir. Sekurang-kurangnya bangkit bagi awal sikit. Kalau kata sayang kat tingkat bantai tu, bangkit bagi awal sikit. Bukan awal mana. Kalau hari ni 5.45 masuk subuh, saya kata kalau bangkit pukul 5, habis proses dan bilik ayat, janganlah duduk sampai sejam dan bilik ayat. Habis proses dan bilik ayat, keluar masih sempat untuk buat 3 rakaat, iaitu solat witir, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Dan pada sujud yang akhir, bagaikan disebut tadi, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bertalbiyah. Minta Allah Ta'ala bermula dari sekarang. Minta, ya Allah, panggillah aku ya Allah, jemputlah aku ya Allah, aku nak jadi tetamumu ya Allah, panggillah aku ya Allah. InsyaAllah Allah dengar. Hak yang selebih tu kita akan menghadapi macam-macam lagi perjalanan kita dan visa yang nak diluluskan. InsyaAllah lulusnya visa, pihak daripada Safari Haramain akan telefon bagi tahu, boleh bersiap sedia dah yang kita akan berangkat. Selagi tak dapat panggilan, kami tak panggil, tak malu apa, tak ada lagi. Kalau lah ni banyak dah masuk, kita ada WhatsApp group kan,
macam mana dengan visa lulus tak lagi. Okey, saya nak beritahu terus terang. Visa kita nak dapat bila? Seminggu sebelum kita bertolak. Baru nak dapat. Habis tu macam mana minta kat kami? Kita ni minta daripada Allah ni. Nah, minta gambar, minta tu, minta ni tak lagi tak cop, tak lagi kena cop, tak lagi cop hitam, tak boleh kena cop biru. Betapa cerewetnya Arab. Kena ikutlah kita nak masuk dalam negara orang, ikut bila sahabat bila lah. Dan visa saya bagi tahu terang, jangan tanya lagi dalam tempoh ni. Seminggu sebelum perjalanan kita bermula, baru dia keluarkan. Bukan dia keluar semua. Sikit. Kami masa tu satu ofis tak lena. Tidur pun duk kelipok. Bunyi telefon pun takut. Rasa macam nak lari ni. Takut. Berhajat memang nak bawa ke semua. Sebab tu dia kata kita kuat dengan doa. Okey, kita bukan ada senjata lain lah. Senjata yang paling ampuh bagi seorang Muslim itu ialah doa. Kuat dengan doa. Bila kita bersatu dalam satu doa sama-sama. Bagilah lembut hati kedutaan Arab tu bagi kami semua, insya-Allah. Nah, itu yang diperlukan. RM2 lain cerita, tapi doa nombor satu. Dan doa kita itulah yang akan dapat memecah tembok kekebalan kedutaan Arab, insya-Allah taala. Nah, sama-sama kita berdoa, insya-Allah. Baik. Yang ketiganya, alhamdulillah banyak. Okey, yang ketiganya perbelanjaan yang halal. Perlu diingat, kita kena dari perbelanjaan yang halal. Walaupun sikit. Okey, kita tanya orang ni, paling sikit duit nak bawa macam mana? Okey, kalau dia kata aku bawa 100 je, agak-agak lah nak pergi beg bekal 100 je. Kan? Sikit sangat kot. Takkan nak pergi jadi peminta sedekah di sana kan? Okey, saya bagi terus terang, sekali kurang kita tukarlah dalam RM1000. Sekarang ni mungkin dapat dalam RM800 saja kot. Itu sebagai persediaan. Dan carilah daripada rezeki yang halal. Walaupun kita jual nasi lemak, minggu ni Allah Ta'ala akan bagi. Kita niat saja kita nak pergi menjadi tetamu Allah, rezeki akan datang. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan beri rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tengok baru kata nak pergi, dia hantar mai. Tidak, tak nampak cadang, kok mana nak mai duit hari ni. Bila dah kita kata kita nak pergi, dia akan hantar mai. Dan perlu kita ingatkan, perbelanjaan yang halal ini bukannya datang daripada langit terjun seketui, tak. Hasil daripada usaha kita selama ni, insya-Allah. Dan seterusnya, yang keempat, membawa bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi, yang saya beritahu tadi. Dan dia kata melebihi bagi tujuan sedekah di tanah suci. Baik, yang dimaksudkan di sini melebihi bagi tujuan sedekah di tanah suci. Kemungkinan di dalam kita berniat ihram, di dalam kita berada dalam ihram, ada pantang-larang yang kita terbuat dan menghendaki kita membayar dam. Dam, bagi pahaman sesetengah orang, dam ni satu denda. Memang maksud dam tu denda. Tetapi pada pahaman ulama fiqh, dam ini bermaksud sedekah. Kalau kita tak kena dam saja-saja, kita tak boleh sedekah. Kita nanti bawa serial. Tapi bila kita kena dam, kita tak rasa kedekut. Abang pergi cerita dekat ustaz, saya ada cabut bulu hidung. Apa lain? 5 lain sekok kami. Tak apa bayar. Tak ada nak rasa kedekut dah. Itu sebab Allah Ta'ala kata, kamu bersedekah. Bersedekah di mana? Bersedekah di tanah haram. Tapi kalau saja-saja nak pergi hulak dekat orang sekok kambing, nak pergi sembelih, tak bagi. Rahmat orang yang kena dam ni, janganlah anggap orang kena dam, padam kau kena dam. Weh, yang tu dah bersyukur orang kena dam. Tapi jangan saja-saja bagi kita, sebab dia berdosa. Dan di sebalik dosa tu, Allah Ta'ala nak tampung dosa kita dengan cara kita bayar dam. Okey, contoh dia, kita bagi lelaki memakai pakaian berjahit ketika dalam ihram. Dia malu orang tengok badan dia. Lepas tu dia pakai juga baju. Dia pakai baju. Bila dia pakai baju, bermakna baju tu berjahit. Lepas tu kawan abang, hang tak boleh pakai baju tu, hang dalam ihram ni kena buka. Maybe kan ada siapa nampak. Tidak pun tak apa, aku segan ni. Badan aku ni bulu rumah banyak. Okey, dia mungkin segan. Dia kata macam tu dah pun dikenakan dam seekor kambing. Tapi kalau kawan tu tengok dia buka baju bang, dia tak kena.
ni tak kena. Dia terus cepat-cepat cabut dan dia buang baju dia, maka dia tak dikenakan. Tapi kalau membiapi, baru dia kena dam. Dan dam itu pahamilah, bukanlah satu denda yang Allah Ta'ala nak bagi, tapi Allah Ta'ala nak suruh kita bersedekah di tanah haram. Kalau saja kita takkan bersedekah di tanah haram dengan jumlah yang begitu banyak. Ingat, kalau kata korek hidung, kita ni bila masuk dalam ihram, gatailah tangan nak korek hidung. Kita pergi sama ada musim sejuk atau musim panas, hidung dikerah. Kalau panas pun dia kerah, kalau sejuk pun dia kerah. Bila masa tak kerah tak tahu. Kita ni syok, tak keluar, korek ni. Tarik berpula, 3 lai hidung. Sekok kami. Sabar-sabar. Dalam ihram umrah tak lama macam ihram haji. Sabar-sabar. Teruslah menyawa. Nyawa kot sebelah yang tak terpalam tu. Ya. Kalau jolok hidung, tapi tak keluar bulu hidung tu dia. Okey, jolok hidung tapi tak keluar bulu tak apa. Jangan cari juga bagi ada. Jolok hidung, tarik berkeluar, tak keluar bulu hidung, keluar balik je tak apa. Ya? Tak apa. Tak hidung dia tak termasuk yang antara bulu. Kita akan membicarakan tentang itu insya-Allah. Terima kasih pada yang bertanya. Okey. Rambut pun tak boleh sebarang jenis bulu kecuali pada dahi dan pada dagu. Yang lain sebarang jenis bulu memang tak boleh. Kalau dia jatuh sendiri tak apa. Dan insya-Allah minggu depan kita akan membicarakan tentang pantang larang. Banyak pantang larang dia. InsyaAllah sama-sama kita mencari keridhaan Allah. Yang kelima, mencari rakan dan teman bertujuan saling ingat mengingati. Nak cari kawan, sebab itu disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, carilah kawan yang thiqah, yang boleh dipercayai, yang silap kita, salah kita dia perbetulkan. Bukan bukan macam tu. Cari kawan yang boleh perbetul apabila kita salah. Kita buat salah sebab kita lupa. Bila kita terlupa, maka berlakulah kesilapan. Dia cuma nak tepuk tangan pada muka. Aku memang saja lagi, aku tahu lah, tengoklah dia tadi. Perempuan yang haram dia ketika dalam ihram dia tutup muka dia pakai mask. Okey? Ataupun dia tutup muka dia sebab dia takut ke sunburn. Muka lawa-lawa putih kebu, pakai apa? Pakai kup putih. Pakai glowing. Bodi muka tak kena cahaya matahari, terbakar kulit. Jadi tutup, tak mau bagi kena bakar, sunburn, bakaran matahari. Okey. Kalaulah si kawan yang tak siqah, dia fikir dia, baby, tak sabar dia. Bila lama-lama, sekali nanti kena dam. Tapi kalau kawan yang boleh dipercayai, dia cepat-cepat habis. Bagi lelaki pula, tutup kepala. Panas. Bila panas, janganlah ada 2 keping kain tu. Hak yang tak baca, yang duduk di selembang tu, angkat tutup kepala. Kalau kata sejuk pun dia akan tutup kepala. Kalau kata panas pun dia akan tutup kepala. Ingat. Dia letak kain di atas kepala dia. Kalau kata kawan yang tak siqah, yang tak boleh dipercayai, dia tidak. Tapi kalau kawan, sebab tu kita cari kawan yang boleh kita percayai, yang boleh selalu ingat mengingati kepada kita. Jangan tutup kepala. Okey, kita cepat-cepat letak kat bawah. Tak kena dam. Tapi kalau kita terus ralik, baby, tu cekok kami. Itu perlu diingatkan. Sahabat kena cari yang betul-betul boleh dipercayai. Habaklah kat dia. Yang mana silap saya, silap tidur. Mungkin memang dalam kita ada setiap kumpulan 40 orang. Satu kumpulan ada 40 orang dengan dibawa oleh seorang mutawif atau mutawifah. Ustaz dan ustazah. Mana-mana. Dan saya kata seorang mutawif ataupun mutawifah ni, dia pun tak boleh nak pandang semua. Ada yang terlepas pandang. Maka sahabat-sahabat yang boleh dipercayai, dia lah boleh bantu. Tolong, kita saling tolong-menolong. InsyaAllah dapat pahala sedekah apabila kita tegur kawan kita yang tersilap. InsyaAllah. Baik. Kemudian mengamalkan doa dan zikir sepanjang perjalanan. Di sini haji umrah, mengamalkan doa dan zikir. Baik, kita ni memang diseru sangat-sangat. Kita ikut cara perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulakan perjalanan, kita kena solat musafir 2 rakaat.
Baik, ada orang tanya, solat musafir ni nak semayang di rumah ke atau nak semayang kat tengah jalan? Semayang di rumah sebelum kita keluar. Baik, dalam kita punya jadual, insya-Allah kita akan bertolak jam 11 malam. Bertolak daripada masjid ni, kita akan berkumpul sama-sama di sini dan perjalanan kita akan memakan masa mungkin 6 jam untuk sampai ke KLIA. Kalau puan-puan yang duduk di lain, yang nak main ke masjid, nak semayang sunat musafir di masjid pun boleh, ataupun nak semayang sunat musafir di rumah pun boleh. Waktu bila? Selepas Isya. Selepas waktu Isya, dia terus semayang sunat musafir dan melakukan perjalanan. Ini di antara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan membaca doa musafir. Dan di antara doa yang Nabi cadangkan, bukan wajib, sekurang-kurangnya baca sekali ayat kursi dan 3 qul untuk kita mulakan perjalanan. Itu di antara yang dicadangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku serah padamu ya Allah. Maknanya bila kita langkah-langkah keluar ni, diri kita serah sebulat-bulatnya, dari hujung rambut sampai hujung kaki, sampai apa juga yang ada beg. Kalau 5 biji beg lah, semua tawakal tu Allah. Aku serah Allah. Satu tak usah bawa apa? Bawa lah, jangan tawakal saja tanpa ikhtiar. Dan kemudian naiklah kenderaan, baca doa kenderaan. Inilah yang disebut yang mana ada kita ada bekalkan buku teman tetamu Allah tu kan. Buka, ulang baca buku tu. Sebab tu buku tu nama teman tetamu Allah. Jadikanlah buku itu sebagai teman tang mana pun pergi. Beg yang kita bagi tu galah di depan. Jangan bawa lagu beg tangan tu. Galah di depan untuk memudahkan segala apa yang ada dalam tu. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang pengisian beg. Baik. Seterusnya membuat wasiat. Yang ni kalau yang ada harta banyak-banyak tu, buat wasiat siap-siap. Saya nak bagi tahu, saya tak reti, saya tak ada berharta lah. Okey. Apa-apa harta-harta ismet ulam raja yang ada tu, wasiat-wasiatkanlah. Ajal maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu hidup mati kita bila Jadi carilah seorang yang boleh dipercaya. Saya kata cari peguam lah, senang. Cerita manalah nak tahu anda berlaku kematian, tapi mohon pada Allah selamat pergi dan selamat kembali. Kalau Allah Ta'ala nak matikan kita di sana, itu pilihan Allah untuk mencabut kita, dan kita akan menjadi di antara salah satu umat yang akan awal-awal dibangkit di padang mahsyar nanti. InsyaAllah syahid fisabilillah. Dan di antara yang akan bangkit awal di padang mahsyar, yang pertama perkuburan Makkah, yang kedua perkuburan di Ma'la. InsyaAllah manalah nak tahu, nak jadi orang al-awwalun. Jangan menyesal. Tak lagi kalau kita duk balik fikir harta yang jemput di rumah ni, tak payah pergi mana? Tak, mak aku tak mau pergi. Aku sayang kasut baru beli, tak tinggal. Aku sayang dekat sini rumah baru buat. Aku sayang nak tinggal kipas ni. Tak sampai mana? Tunggu rumah ada tu. Baik, seterusnya. Tidak berlebihan dalam semua keadaan. Yang ni perlu diingat. Janganlah berlebih-lebih. Nak pergi cari stokin, beli stokin hak mahal. Kami beli stokin hak yang sebelah 100, 12 200. Dan dia abang saya beli pada malam 3-5 ringgit. Patut lalu. Baik, perempuan perlu diingatkan stokin. Jangan jarang. Nak tahu jarang tak jarang? Sebelum tangan tengok nampak tak warna kulit. Kalau nampak warna kulit, tak sah dibuat pakai sembahyang, tak sah dibuat tawaf. Lelaki tak apa. Dan saya bagi nasihat pada lelaki, insyaAllah kita pergi bulan 12 ni sejuk. Selain daripada waktu ihram, pakai stokin. Tidak dia pecah tumit. Bila tumit pecah, masalah yang paling banyak berlaku di kalangan jamaah lelaki, tumit dia berdarah. Dengan sebab cahaya cuaca terlampau sejuk, tumit dia nanti kering, merekah keluar darah. Dia tak ada jalan. Ada yang tapak kaki dia sampai berlubang. Dan nasihat saya pakai stokin. Stokin biar tebal. Tapi kalau dalam waktu ihram, tak boleh pakai lah, kena buka. Perempuan 24 jam kena pakai. Jangan waktu ihram dia tak pakai stokin. Dapat kat saya di Mekah atau di Madinah, saya katok kaki perempuan tak pakai stokin.
Sebab aurat, nah, aurat. Yang boleh nampak kita bagi nampak, yang tak boleh nampak kita tutup, nah. Kita ada harum. Bukanlah Islam tu zalim sangat pada wanita, nah. Ada tempat-tempat yang dia bagi dizahirkan. Baik. Dari segi pemakaian juga jangan berlebih-lebihan. Orang lelaki tak payahlah bawa macam baju-baju batik sutera semua, tak payahlah, nah. Macam itulah juga orang perempuan bersederhana dalam persiapan untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lelaki ni selalu dia tak mengada dalam pakaian. Sekolah lelaki. Orang perempuan ni bukan nak kata orang perempuan saya, orang perempuan, nah. Agak-agaklah baju, nah. Janganlah merenda berkerawang kata. Janganlah manik sampai penuh di atas kepala, agak-agak saja, nah. Bersederhana nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata hilang pun tak kalah, tak apa. Aku beli murah yang hilang pi. Dia bawa slipper mahal-mahal. Pi masih hilang yang tu yang dia buat dia duk maki carut jalan. Aku punya susah payah tempat kasut tu tak ada jual di kedai. Aku tempat. Tengok hilang. Siapa pakai aku tak halai dunia akhirat. Orang tak suruh bagi sedekah lah. Sebab tu kita akan sebut capal murah. Janganlah murah sangat selalu sekali putus. Nah, saya kata bersederhana. Nah, bersederhana apapun. Baik. Mencuci hati dengan sifat-sifat mahmudah, menghindari sifat-sifat mazmumah. Mahmudah ni sifat-sifat yang terpuji. Hiasilah diri. Saya bagi tahu, hanya kita kenal diri kita. Baik buruk kita tahu. Kita kenal diri kita. Orang lain tak tahu ni, kita tahu. Aku ada satu perangai aku yang tak elok. Aku pernah makan. Aku tak boleh silap sikit, aku suka nak angin. Buang. Memang tak boleh buang sekali kuih. Sikit. Belajar untuk bersabar. Hiasilah diri dengan sifat mahmudah. Yang mana hak yang mazmumah tu, yang terkeji tu, kita cuba buang. Aku perangai aku satu tak elok. Aku suka meluat kat orang. Buanglah. Aku tak bagaimana dah meluat kat orang, kan? Aku tak boleh. Aku tak boleh tengok dia. Dia tu buat apa kan? Tak, dia tak buat apa tapi aku meluat. Itu satu sifat yang paling terkeji. Lagi satu, dia suka sangka buruk kat orang. Dia tengok orang tu, ada saja dia nak kata. Dia suka sangka buruk kat orang. Dia tu menyombong. Satu keluarga menyombong. Tengok, bukan dia memang kawan kita. Jangan. Dia tak berkenalan lagi dengan kawan tu pun. Dah dia tuduh kawan tu sombong. Kawan tu tak apa-apa lagi kat dia. Nah, buang. Su'udzon. Orang yang ada sangkaan-sangkaan buruk dalam diri dia. Sekali dia sangka buruk dekat orang, 14 hari pahala kebajikan dia tertolak, tak diterima. Habis pergi umrah 12 hari je. Hanya tolak 14 hari macam mana? Rugi dah. Jangan buat. InsyaAllah sama-sama. Yang orang kata pun sama, nah. Baik, di antaranya penyucian jiwa atau penyucian hati yang boleh kita buat di sana. Akidah yang sahih. Akidah yang sahih ni perlu saya ingatkan, kita akan jumpa banyak masyarakat cara pemahaman, cara mazhab yang berbeza. Di sana ada 4 mazhab, nah. Adanya Syafi'i, adanya Hambali, adanya Maliki dan Hanafi. Baik. Kalau kata Bangla dengan India, dia banyak amalkan Hanafi. Nah, kalau kata Hijaz, Arab Mekah, Madinah atau di tanah Arab, dia pun Maliki. Nah, Maliki. Kalau Palestin ataupun Syria, kebanyakan mereka akan ambil kepada Asy-Syafi'i, dan termasuklah Asia, banyak yang ambil kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan cara-cara beribadah pun ada yang berbeza-beza. Akidah kita kena jaga. Jangan senang-senang kata ke orang sesat. Okey? Jangan senang-senang kata dia betul tak betul. Jangan kata dekat orang macam tu. Sebab pada mazhab dia boleh, pada mazhab kita tak boleh. Mazhab Imam Malik, untuk kaki dia pun tak apa nampak. Stokin jarang tak apa. Ada yang kita jumpa dia pun tak pakai stokin terus. Kita jangan kata mayang apa stokin tak pakai orang perempuan. Jangan kata. Mazhab dia kata boleh. Kita mazhab kita suruh tutup, kita tutup. Okey, jangan tutup. Saya kata jaga akidah. Selagi dalam Al-Quran tak letak hukum macam tu, kita tak boleh letak hukum. Bukan betul. Nah, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang. Jangan mudah-mudah tutup orang kata mereka tak betul. Kita bimbang, ini kata Nabi. Kalau hang kata kau orang tak betul, sebenarnya hang tak betul, patah
balik main hang sendiri tak penting. Kita akan jumpa macam-macam. Baik, ada yang kita akan jumpa mereka bertawaf. Suami isteri boleh berpeluk-peluk, bertawaf, tak ada lapik. Sedangkan pada mazhab Imam Syafi'i, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang bukan mahram batal. Tapi macam mana laki bini ni boleh peluk? Dia peluk dengan suami dia. Kita pun, dia boleh, awak aku tak boleh. Kita pun peluk, kita batal. Pasal apa dia tak batal? Mazhab dia mengharuskan jaga akidah. Dan kita pula tengok dia pun tu macam mana punya tawaf pun aku tak tahu. Tak. Jangan kata ke orang bersangka baik dengan mazhab mereka. Kalau mazhab dia boleh, mazhab dia boleh. Jangan pula pergi sana kita tukar jadi mazhab mereka. Okey, kalau nak ikut mazhab tu, nak ikut mazhab ni, kenalah alim 4 mazhab. Kalau tak alim 4 mazhab, hak Syafi'i pun aku tak tahu nama apa. Baru duk teka-teka nama apa, tak tahu. Nama Syafi'i kot? Bukan, nama dia bukan Syafi'i. Kita lah duk kata dah. Nama apa Ustaz? Muhammad Idris. Nama dia Muhammad Idris. Dan kali sedikit tentang dia. Ikut saja mazhab tapi tak kenal orang dia macam mana. Okey, macam-macam. Jaga, saya kata jaga akidah. Jangan sewenang-wenangnya kata kau Ustaz. Lagi satu, kita akan jumpa satu puak Syiah. Puak Syiah ni dia tak masuk sembahyang. Dia akan duduk sebelum dia masuk dalam masjid. Dia sembahyang tak berhenti sembahyang. Hak yang orang Malaysia yang ada Quran dia terima kononnya mengaji lah. Tengok hak yang duk sembahyang tunggin terbalik dengan tok maknidah apa pun tak ada. Baik, habis dia sembahyang dia berhenti duduk. Dia nak makan ke, dia nak apa, dia pun duduk lah. Imam pun panggil suruh panggil sembahyang, dia pun duduk, dia pun takkan sembahyang. Lepas tu ini di antara pengalaman, dia berhenti bagilah batu tu. Kau kan sujud di atas batu daripada tanah Karbala tu. Okay, baik kat kita. Bagusnya aku dapat batu ni. Itu batu Karbala. Jaga akidah. Mau balik main ni bagus ni, mau dapat di Mekah ni Arab bagi, itu batu Karbala. Jaga akidah. Buang. Depa sujud, depa tak masuk sujud di atas tanah haram Mekah dengan sebab bagi depa tanah Karbala jauh lebih mulia daripada tanah Mekah. Buang tu. Jangan ambil. Ni di antara gangguan akidah. Jangan mudah-mudah terima apa yang mereka bagi tahu. Sebaliknya kaji dan selidik. Sebab tu perlu ada sedikit bekalan ilmu dalam diri. Dan seterusnya, itu ilmu kefahaman Islam. Ketiga, pelihara solat 5 waktu. Jangan di sana baru start. Aku sampai Madinah ni, baru aku nak start sembahyang 5 waktu. Tak usah pi, dah agak lari. Jangan pi. Terus terang saya kata, hadap saya tak sembahyang lagi. Tak usah pi. Sembahyang dulu. Okey? Yang keempat, tafakur dan zikirullah. Tafakur ini, fadilat tafakur ini berfikir pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa yang memikirkan satu saat tentang kejadian langit dan bumi, maka seolah-olah dia melakukan setahun kebajikan. Barang siapa yang memikirkan tentang keadaan kematian dan huru-hara tentang kematian, maka lebih baik pahala dia akan dapat 70 tahun melakukan ibadah. Allah nak bagi. Dan start daripada hari ini, jangan fikir tentang salah orang, fikirlah tentang kekayaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan melakukan qiyamul lail, ibadah malam. Saya bagi tahu tadi, kalau yang belum mulakan dari sekarang. Pesan dekat Allah Taala, ya Allah, kejutkan aku. Di mana? Di pintu fajar. Pintu fajar saya kata pukul 5 suku tu pintu fajar. Dekat-dekat nak masuk fajar. Orang yang paling kaya di dunia ni adalah orang yang dapat melakukan solat sunat fajar. Seperti dia mendapat bumi dan segala isinya. Orang kaya dapat segala bumi dan isinya. Baik, kekayaan manusia bukan diukur pada harta benda, tetapi kekayaan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur pada kekayaan jiwa. Hati tenang, jiwa kita tenteram, itulah orang yang paling kaya. Hang letak kepala bila pun padam. Itu orang senang. Hang letak makan apa pun aku balun. Itu orang senang. Orang tu orang kaya jiwa. Berapa ramai orang kaya yang segala hidayah dari pintu tu sampai pintu belakang.
nak telan tak boleh. Hambak saja nak makan apa. Hambak ya cik mau apa. Mama nak bagi. Apa pun tak mau. Jiwa dia miskin. Jangan tinggal solat sunat fajar. Jangan tinggal. Sebab tu saya kata mulakan ibadah di pintu fajar. Baik, pintu fajar ni apa? Saya bagi masa tu lah. Sebab sekarang kalau masuk waktu 5.45 masuk waktu subuh, pintu fajar bermula 5 suku. Okey, itu pintu fajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turun pada langit yang pertama, mengutip, mendengar rayuan, tangisan, rintihan dari seorang hamba yang terlalu rindu untuk menjadi tetamunya, insya-Allah Taala. Okey, seterusnya sedekah. Rajin-rajin bersedekah. Perlu kita ingat sedekah bukan sekadar harta. Anggota kita boleh sedekah. Qudrat yang ada ni tolong sekurang-kurangnya membuang waktu mitul adha anil tariq sadaqatan. Barang siapa yang dapat membuang walaupun satu yang menyakiti di jalan akan mendapat pahala sedekah. Okey, lisan. Sedekah dengan lisan apa? Berzikir. Subhanallah, itu satu pahala. Alhamdulillah, itu satu pahala. La ilaha illallah, Allahu akbar. Berzikir juga adalah satu pahala. Jangan terput. Baik, banyakkan berdoa, kurangkan gurau senda dan bercakap sia-sia, memperbanyakkan amal kebajikan. Yang tu yang perlu ada dalam diri. InsyaAllah kita cuba buat daripada sekarang. Okey, masa dah tamat. InsyaAllah. Sebelum ni saya nak tanya, ada apa-apa soalan sebelum kita sudah dulu perbincangan kita pada hari ini? Dan ada sebarang komen yang mana yang saya tak betul, tolong perbetulkan. Saya bagi tahu, saya bukan orang alim, saya cuma wakil saja, wakil Safari Ramai ada kat sini. Yang mana yang saya tak betul, tolong perbetulkan. Jemaah ada di sini, saya tak malu menerima kesalahan saya. Semuanya yang baik itu milik Allah, yang tak baik itu adalah saya. Baik, ada soalan? Bagaimana insurannya? Okey, baik, tentang insurans tentang insurans kita ada sekarang di luar tu wakil-wakil insurans perjalanan. Baik, kita tak wajibkan di atas setiap jemaah. Terpulang kepada jemaah tu, kalau dia rasa dia nak ambil, maka dia boleh ambil. Insurans ni akan cover beg kita yang hilang, atau kita sakit di sana, atau mungkin kematian. Macam kita pergi baru ni, ada jemaah yang meninggal dunia, tapi dia tak ambil apa-apa insurans. Kemudian bila dia tak ambil, ada yang cakap kalau dia ambil dia boleh dapat sampai 100,000, kan? Tapi rugi dia tak ambil. Sebenarnya tak rugi, Allah Ta'ala dah ada satu ilmu harta. Syurga milik dia, insya-Allah Ta'ala, kan? Syurga dan neraka milik Allah. Tetapi kalaulah kita ambil insurans, macam ni lah, perjalanan kita ni, kalau berlaku apa-apa kemalangan di dalam perjalanan kita kehilangan bengkel, kita boleh buat. Ataupun delay. Delay pun kalau sampai sehari, dia akan cover insurans kita. Atau kita sakit, kita jatuh sakit di sana, masuk hospital, dia akan cover insurans kita. Dia akan boleh bantu. Tapi syarikat kita memang kita tak wajib kalah sat lagi satu bebanan pula, dah bayar pun satu hai, kan? Kemudian nak ambil insurans. Jadi kita serahkan kepada diri jemaah-jemaah sekalian. Kalau yang kata mampu nak ambil, tak mahal pun, kalau nak ambil boleh ambil. Kita ada wakil di luar tu, sebab kita tak tahu kemungkinan apa yang berlaku. Itulah. Okey, boleh tanya pihak insurans di luar. Paling minimum. Okey, kita tanya saya, kita boleh berbincang dengan wakil insurans sana. Kenang beg ni kerap kali beg dah hilang. Kerap kali beg hilang. Beg hilang ni selalunya akan marah dekat mutawif lah, nanti kena hampun. Dia pun tak tahu kadang beg dia pun hilang. Jadi kalau ada insurans tu adalah bayaran dia. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Ya. Tentang denda visa yang kita denda 4 Okey, baik, tentang visa. Denda visa, sesiapa yang dah pun mengerjakan haji ataupun umrah. Baik, kalau dia buat haji, kali ni nak pergi ulang buat umrah, dia tak kena.
dia tak kena denda visa tu. Tapi kalau yang buat umrah, tempoh dia ada bagi daripada 1435 hijrah, dan hari ini 1438, kan? Siapa yang pernah pergi buat 2013 lah, pada tahun 2013, dan Nabi pula kali ni dia kena bayar denda visa sebanyak RM2,250 Malaysia kalau dia nak ulang umrah kali kedua. Nah, tetapi kalau pasport dia pasport baru, dia pun nak pergi. Contoh kata dia pergi terlepas, lepas tu dia buat pasport baru, insya-Allah tak kena. InsyaAllah tak kena. Kalau haji, contoh kata terlepas dia pergi buat haji, tahun ni dia nak pergi buat umrah, dia tak kena lagi. Tapi kalau cop visa dia dalam pasport tu visa umrah, tahun sudah dia pergi buat umrah, tahun ni dia nak pergi dengan masih ada kesan visa umrah tahun sudah, dia akan kena bayar denda sebanyak RM2,250 Malaysia. Itu denda visa umrah. Okay, ada soalan lagi? Ya. Saya pergi kuliah dulu. Dia kata kalau sudah dah umrah, dia pakai cap jari. Ada syarikat mana tak tahu, dia kata dia pakai cap jari. Kalau dia ada pakai cap jari, dia kata ada cap jari tu dia kena bayar. Okey. Yang ni saya kata di luar pengetahuan saya. Yang dia kata dia tak kira pasport baru ke pasport lama, dia pakai cap jari. Yang tu kita tak boleh nak tukar cap jari baru. Yang ni memang saya kata di luar bidang kita, di luar kekuasaan saya. Dan kita sama-sama bermohon pada Allah Taala agar dipermudahkan. Kalau dia guna cap jari, saya kata tak upaya. Tidak? Kan? Kita cuba berikhtiar dengan sebaik mungkin. Kalau nak kena juga, Allahu Akbar. Tu saya kata kalau guna cap jari tak boleh buat apa. Bayar. Macam potong jari. Ya, nak. Okey, niat umrah nazar. Niat umrah nazar dan umrah nazar itu adalah umrah wajib. Okey. Jadi kalau cik umrah kali ke berapa? Kedua ke pertama? Okey. Bukan isteri nombor 2 lah, isteri kali kedua lah. Okey. Niat umrah nazar ni bagi kepada isteri sebab dia buat kali kedua. Okey. Dia boleh bernazar sebab fardu atas fardu dia tak boleh bertindih. Kalau macam cik umrah wajib, umrah fardu, umrah wajib sebab pertama kali. Isteri kali kedua dia jadi umrah sunat. Bila umrah sunat bagi dekat dia nazar tu. Bagi suruh dia berniat nazar tu. Kau atau encik yang berniat? Sama-sama. Okey. Kalau saya dah buat umrah saya, saya nak buat umrah sunat, biasanya boleh. Boleh. Lepas kita buat umrah wajib, umrah yang pertama bagi sesiapa yang belum pernah menunaikan umrah, bila dia nak buat umrah yang pertama ini adalah umrah wajib. Umrah wajib ni, lepas tu dia nak ulang kali kedua. Esok dia tak lepi, lusa dia pergi. Atau dia nak pergi esok. Atau yang mungkin ada tenaga, lepas dia balik, dia tahlul dia duduk sah. Dia main satu semangat. Nak pergi pula dengan pakaian tu, dia pergi pula dekat Tanah Air, dia niat umrah sunat. Kalau dia nak buat hak nazar, dia buat hak nazar tu. Boleh. Boleh dia buat. Kalau kata dia niat, dia nak buat untuk kedua ibu bapa dia, buat kat bapa dulu. Atau dia tanya antara ibu dan bapa, kalau Nabi dia suruh pilih ibulah. Buat kat ibu dulu. Tu pun pastikan saya kata ibu tu pernah nak buat haji. Kalau ibu tu pernah nak buat haji, dia dah ada umrah dalam dia. Kalau buat upah haji saja dekat dia tak ada umrah dalam dia. Buat untuk dia. Dan kita akan ajak dari semasa ke semasa, kita akan ajak niat untuk orang yang mati. Dan kita akan ajak niat umrah bersyarat. Dan kita akan ajak niat umrah bersyarat ini dapat tahlul ihsar. Kita akan ajak insya-Allah dari masa ke semasa akan datang. Apa yang saya harap sekalian jemaah ini memenuhi setiap temu janji kita pada minggu-minggu yang akan datang sampai 4 hari bulan. Kerana bukan sia-sia pertemuan kita, pertemuan penuh ilmiah insya-Allah taala.
Baik, ada soalan lagi? Tak ada Dana, tak ada, saya tutup dulu Nan. Yang itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam hal itu adalah dari saya. Macam tak kira kan kesiasatan tak mengizinkan kan kita jangan ihram boleh pakai. Okey, baik. Sakit lutut. Lelaki dalam ihram pakai gad lah. Ha? Diharuskan tapi kena bayar dah. Dibolehkan. Nah, diharuskan pakai sebab kita sakit. Nah, jadi boleh pakai tapi kena bayar dah. Ha. Majlis merakamkan ribuan terima kasih ke Ustazah saya. Terima kasih pula. Hadirin sekalian, yang pertama sekarang kita kena ada niat. Ustazah kita kena ada niat dari sekarang. Lepas tu selalu latih kita, sebutan kita lepas sembahyang, panggillah aku, jemputlah aku sebagai kamu. Lepas tu yang ketiga, cari engkau cabaran, setiap cabaran untuk menjadi tamu Allah ni macam cabaran yang akan kita hadapi nanti. Sebelum majlis ni kita tutup, saya menjemput Tengku Aini dari Maybank untuk beri sedikit banyak penerangan tentang insurans. Kita berada di luar negara. Okey, sebab yang ni kalau bukan untuk kita, maknanya kita tinggal sesuatu untuk keluarga. Okey, dia memudahkan urusan. Okey, yang tu sajalah. So package kita ada range dia lah, ada peringkat dia. Dia ada package perak, dia ada package emas, dia ada package platinum. So yang paling rendah harga dia ialah package perak. So saya bagi tahu kat sini apa yang beza. Kalau package perak dia memang murah. Kalau untuk umrah kita cover RM61.50 dah termasuk dengan GST. Cuma dia tak cover flight delay sahaja. Yang lain tu dia cover. Tapi flight delay pun kita cuma cover kalau flight delay lebih 8 jam ke atas. Okay, kalau flight delay bawah 8 jam still tak cover lah. Okay, so kita ada plan individu, kita juga ada plan pasangan suami dan isteri, dan juga plan untuk warga emas, plan untuk satu keluarga. So kalau kata pergi satu family, anak-anak bawah umur 18, ambil family plan. Kalau kata pergi dengan suami, husband and wife, ambil satu plan untuk husband and wife. Kalau kata senior citizen berumur 71 ke atas, dia kena ambil senior citizen plan individu. Okay, so saya bagi tahu roughly je dia punya coverage dia. Okay, manfaat untuk takaful coverage travel plan ni, kita cover 24 jam di mana-mana saja. So kita ada nombor telefon yang customer boleh contact Etika Insurance, Etika Takaful 24 jam daripada overseas. And then perlindungan kita memang komprehensif. Kita cover kesulitan perjalanan, kehilangan ataupun kelewatan luggage, bagasi, and then kehilangan dokumen perjalanan. Ada kes customer tertinggal dia punya pasport dekat Heathrow punya airport. Ni klien kami lah. Then dia travel ke Paris, dia tertinggal pasport dekat Heathrow. So Etika yang buat arrangement daripada Heathrow, ada orang hantar pasport dia pergi ke Paris. Okay, so dia dapat balik pasport dia kat sana. And then kita cover juga kematian dan hilang upaya kekal akibat kemalangan, keganasan, macam hijack lah semua tu kan. Okay, so kita kita ada cover medical expenses. So medical expenses, limit cover dia tu ikut plan yang tuan-puan belilah. Kalau beli silver, takat ni saja dia boleh cover. Kalau beli plan gold, tinggi sikit lah. Okay, tapi semua boleh lah. Kita nak cover macam luggage kita delay, luggage kita hilang. Okay, dan saya nasihatkan sebelum travel, ambil gambar bag yang cantik tu dulu, simpan. Balik, anda kata luggage hilang ataupun luggage rosak, pecah ke apa ke, ambil gambar dia. So senang, memudahkan kita nak buat claim. Okay, and then satu, kalau kata ada gambar tu okay, and then cuma satu, cepat-cepat buat laporan dekat pihak airline ataupun airport untuk dapatkan surat clarification bahawa kita punya luggage rosak.
Yang tu pihak insurans nak. Okey, surat dia simple je, dia beritahu nama kita, luggage kita memang rosak, dia justify. Okey, so claim selalunya saya attend kalau kes-kes kecil lah macam medical expenses, luggage, flight sini ambil masa 2 minggu saja duit akan credit line account. Tapi kalau kes kematian, total permanent disability, maknanya cacat kekal, and then kalau kata urusan jenazah lah apa semua tu, yang tu masa sikit, yang tu dalam masa 30 hari. Okay, and then takaful ni memudahkan kita juga, kita boleh buat per nama. Okay, so jadi apa-apa insurans dan takaful ni dia tak tengok banyak dah, dia tengok kalau penama tu ialah related kita. Okay, kita kena hanya boleh bubuh orang yang insurable interest, maknanya mak boleh bubuh anak ataupun suami, yang suami boleh bubuh isteri ataupun anak-anak. Kalau kata letak anak saudara ke, okay, kalau letak ibu saudara ke, semua tak valid memang insurans tak akan bayar kepada orang tu. Dia hanya akan bagi dekat related sahaja. Okay, kalau tak ada penama akan turun ke faraid lah untuk kita Islam. Okay, so yang ada soalan tak? Yang tu ayat dah. Maksudnya? Yang tu panjang masa. Kita hanya cover period kita travel tu saja. Ya, daripada kita keluar rumah, contoh flight kita hari ni kita bertolak dah PKL, tak kisahlah naik bas ke apa ke, kita keluar je rumah untuk start perjalanan tu, dah start cover dah. Okey, balik sampai ke depan pintu rumah kita cover. Bukan tak kat airport lah, sampai ke depan pintu rumah. So kalau kata flight esok baru nak bertolak, date kena start hari ni yang kita keluar rumah ni. Dia bukan start kita keluar ni, nanti jadi apa-apa masa rumah nak pergi airport tak cover. So bagi date kat saya yang betul hari keluar rumah tu dengan hari yang sampai ke pintu rumah balik, kita cover banyak tu. Lepas tu tak cover dah lah. Lagi ada apa soalan tak? Tentang visa kan. Okay, kita tak tahu ni visa mungkin biar apa seminggu sebelum dapat. Okey. Okey. Kita buat insurans awal. So kalau kita tak dapat, Okey. Ada kes jadi hari tu dah. Customer beli dulu tapi visa tak lepas. So saya buat balik untuk customer dapat refund. Okay, customer dapat full refund. Jangan risau. Saya macam biasa, saya dapat pertanyaan untuk duit. Okay. Untuk barangan. Saya orang gaji. Mungkin tak mengatakan kira kehilangan macam beg ke apa tak, untuk barangan tak. Yang tu personal accident plan, yang mana tengok balik proposal dia tak cover semua country. Okay, jadi kemalangan kematian dia hanya cover 3 negara je, Malaysia, Brunei, Singapura. Cek balik. Yang tu personal accident plan, tak sama. Family kan? Yang tu cuma, yang tu personal accident plan, dia cover any accident yang occur kat Malaysia, Singapura, Brunei. Yang ni untuk kita punya travel saja. So balik masa ni tak cover dah. So kita ada PA kita lah. Contact number. Okey, kalau kata lepas ni terus nak sign up, kami akan ada kat sini, lebih kurang sampai 1.5 kat luar ni. Kalau kata nanti nak contact, boleh contact saya sebut nombor phone tolong catat Okey, 016 Okey, 016 445 9469. 016 445 9469. Muharni 69. 016 445 9469. Okey. Pembayaran cara pembayaran, kalau ada savings account Maybank lagi bagus, nanti terus bagi account number dan sign authorization debit. Kenapa? Kalau kata claim ataupun refund macam Encik tadi tanya tu, kita akan terus masuk ke account customer. Okey, tak payah issue check, tak payah issue apalah. Nombor 2, pembayaran boleh buat melalui kad kredit any bank. Okey, tak kisahlah kredit kad bank mana pun boleh. Okey, and then number sama ada personal current account ataupun savings account individu tu, company tak boleh
And then individu credit card, corporate card tak boleh. Okey, tapi kepada yang tak pernah ada Maybank account, okey, boleh juga bagi cash hari ni, kita akan buat transaction nanti, ataupun ada bank lain, okey, tapi guna debit card kan. Okey, sekarang debit card yang My Debit ataupun kalau tak buka lagi pun dia Visa atau Master Debit, kita boleh juga buat transaction sebab dia melalui savings account, ada bank. Okey, so tapi kalau kata guna ada bank, refund nanti Maybank akan issue check atas nama kita sebab Maybank hanya boleh kredit kalau nak cepat dalam saving account Maybank lah. Kalau ada bank ambil masa sikit, kita provide account number lah. Okey, tapi so far okey, tak ada hassle. Kalau untuk claim ni selalunya 14 hari bekerja, 3 minggu. Okey, ada soalan lagi tak? Yang kita expense tu, Ya? medical expense tu, dia masuk kita ada Ya, kalau ada beli ubat, provide receipt. Kalau masuk hospital pun kita cover juga. Bayar dulu, balik claim. Janji ada, kalau kata admitted, ada discharge form. Kalau ambil ubat saja, medical receipt simpan. Yang tu semua boleh claim balik, tapi bayar dululah. Insurans ni limited pada umrah ni sajalah. Ya. Maknanya kalau beli untuk umrah ni, 14 hari ni. Kita cover total lah, maksimum 18 hari. Package kita untuk yang 14 hari tu lah. So nanti kalau balik umrah ada nak pergi jalan lain pula kan, kita kena beli lain pula travel BA lah. Dia valid masa kita pergi country tu saja. Okay. Nanti dalam polisi, semua customer kena dapat polisi lah. Lampiran belakang tu ialah coverage dan nombor telefon yang 24 hours untuk emergency tu. Ada lengkap semua kat situ. So polisi kalau boleh bawa bersama-sama waktu travel. Senang nak rujuk. Nama insurans, kita punya travel care takaful plan. Boleh selalu tengok kat tanda you. Lagi ada soalan? Okey, so kalau tak ada apa-apa, saya dengan kawan saya kat luar ni. So nanti ada masa je kalau nak sign up terus, ataupun kalau tak nak buat payment dulu pun, just mai jumpa kami, bagi detail dulu. So nanti senang. Minggu depan dah tahu ni. Minggu depan. InsyaAllah ada. Okay, so terima kasih. So ada apa-apa nanti boleh jumpa saya dengan kawan saya kat luar lah. Okay, and boleh contact kat nombor telefon saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuanku. Okay, semua bakal-bakal Nurul Rahman, untuk sesi pertama kita hari ini selesai. Kita akan sambung minggu hadapan. Diminta semua bawa balik file-file yang hari ini dan juga buku teman tamu Allah. Semua yang mana tak dapat lagi kena call office lah macam mana untuk dapatkan. Hari ini kita ada sedikit jamuan ringan. Diminta semua muslimin muslimat ke belakang. Itu ke belakang tu kita ada kantin kat belakang. Semua minta ke sana lah. Itu saja untuk hari ini. Yang baik daripada Allah, yang salah tersasul semua tu dari saya sendirilah. Ketak tu air. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.